Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi, Setiap pagi ya, mesti semangat, power, frekuensi aura, tenaga spiritual mesti tinggi dan bertenaga. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jadikanlah aku orang sabar, aku redha ya Allah. Hanya kepadamu-lah aku berserah diri dan bertawakal. Alhamdulillah, indahnya hidup ini. Yes. Kawan-kawan ya, korang semua usahawan-usahawan yang berani, brutal dan bersemangat. Usahawan Panglima Harimau Berantai. Ini dia harimau. Kenapa aku letakkan harimau dekat dada kanan? Okay, dan dia menghadap ke jantung. Sebelah kiri ni. Kita punya jiwa, kita punya kalbi, kita punya nurani dalam ni. Atas tu pula ada logo usahawan Biorich. Okey, sebenarnya yang tersurat je ialah kita nak korang semua apabila pakai baju ni, dan korang semua hendaklah berpersepsi di minda, di conscious mind ni, dan juga di jiwa, di hati, subconscious mind, minda bawah sedar, bahawa kau adalah seorang usahawan berani, brutal yang bersemangat. Usahawan Panglima Harimau Berantai. Never give up, never surrender, never stop. Membujur lalu melintang patah. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang korang semua untuk mencapai impian sehingga ke tahap jutawan, melainkan ajal. Tak ada tolak ansur, tak ada kompromi, tak ada jual beli. Muktamad, solid 100%, korang serius, sungguh-sungguh, sanggup secara sistematik sehingga sukses mencapai semua impian di dalam hidup. Sedap didengar, senang disebut, tapi orang yang melaluinya, orang tu aja yang dapat rasa betapa nikmatnya segala proses-proses, step by step melangkah untuk mencapai impian itu. Aku nak capai impian 7 tahun. 7 tahun bro. Seronok sangat. Tergolek, terlentang, terterap, bangkit, terus bangkit dengan penuh semangat. Setiap hari, setiap pagi, cas semangat. Itu yang jadi kuat tu. Dah 23 tahun, tapi makin semangat, makin membara untuk berjuang mencapai impian. Kalau dulu impian aku nak jayakan diri sendiri untuk jadi jutawan. Alhamdulillah, Allah dah kurniakan. Dan impian aku yang seterusnya ialah untuk melahirkan ramai orang-orang yang berjaya dan kalau boleh sehingga tahap jutawan juga. So untuk itu aku nak kongsi 3 perkara penting yang korang kena lakukan setiap hari, setiap pagi kalau boleh, dan juga setiap malam. Apa benda yang kau kena buat ni? 3 benda itu ialah: yang pertama, meditation. Yang kedua, affirmation. Dan yang ketiga, visualization. Makna dia, setiap hari korang kena duduk bercakap dengan diri sendiri. Okey, buat meditation. Maknanya kita menyendiri. Macam Rasulullah lah. Dia pergi Gua Hira, dia menyendiri untuk minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap malam, mereka-mereka yang beriman ni, dia bangun tahajud dalam malam yang sunyi hening tu. Apa yang dia buat?
okey, sebenarnya kita bermeditasi, kita bersolat, kita merenung diri sendiri, kita bertahajud, itu sebenarnya permulaannya kita buat meditasi. Kita diam sekejap, kita lupakan dunia ni semua. Okey, kita masuk 100% daripada conscious mind ni masuk ke subconscious mind, ke jiwa kita, fikiran kita dan jiwa kita, kita satukan. Dan kita masuk lebih dalam, ke dalam, lebih ke dalam, ke alam bawah sedar, untuk hanya kita mendengar satu saja, iaitu zikir yang dilakukan oleh kalbi kita. Allah, 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 Allah. Setiap minit 60, 70 kali, 100 kali, ya. Sebenarnya jantung kita itu dia berdetik Allah, 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 Allah. Maka di situ berlakulah kesenambungan kehidupan dalam diri kita ini, yang 100 trilion sel yang ada di dalam satu jasad ini mendapat tenaga. Tenaga. Jadi macam mana kita nak kuatkan tenaga, frekuensi aura tenaga spiritual yang ada di dalam badan kita ini, supaya kekuatan itu cukup maksimum dan membantu kita untuk mencapai impian di dalam kehidupan. Itu dia. Untuk capai kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan spiritual. Kalau 3 benda ni sihat, insya-Allah 100% kau akan fit, ya, satu jasad itu tadi untuk berjuang mencapai impian. Macam semangat usahawan Panglima Harimau Berantai ni lah. Okey, cara dia macam mana? Okey, kalau di buku aku tulis ni, aku ada kongsikan sikit, ya. Di muka surat 152, ni. Okey, di situ aku terangkan macam mana sepatutnya formula yang aku kongsikan, ya, dalam buku Formula Mencapai Impian ini, dekat roda tu, roda impian tu, korang kena beri dia tenaga. Dan tenaga ni sebenarnya ada 7, Okey, kalau aku bacakan kat sini, yang pertama ialah tenaga kuantum, ya, E sama dengan mc². Dan seterusnya tenaga elektrik, I darab V, ya. Seterusnya lagi tenaga Hubble, dan juga tenaga Newton, F sama dengan mg, ya. Dan juga tenaga kinetik, kita pun ada tenaga kinetik, kan, iaitu setengah darab M darab V kuasa 2. Okey. Dan seterusnya tenaga upaya, ataupun potential energy, Rho sama dengan GH. Ini siapa-siapa yang belajar fluid mekanik, dia orang tahulah benda-benda ni, ya. Sama-sama yang ambil bidang engineering, memang dia familiar lah benda-benda ni semua. Jadi dalam diri kita ni ada paling kurang 7 tenaga. So macam mana kita nak gabungkan semua tenaga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita ini, nak kita perkasakan, nak kita kuatkan kita punya energi dekat minda, dekat kita punya heartbeat ni very powerful, ya. Orang-orang barat baru tahu. Sebenarnya kita, orang-orang Islam, orang-orang Asia ni dah lama tahu dah. Kekuatan spiritual itu 95% di sini, dekat kita punya heartbeat ni, dekat kita punya jiwa ni. Dan juga seluruh tubuh kita. 100 trilion sel, kita tidur dia bergerak, kita punya protein, kita punya makanan diproses untuk dijadikan sumber tenaga dan seterusnya. Darah akan hantar ke seluruh tubuh-tubuh kita ini dan sel-sel akan mendapat energi itu. Kalau benda itu tak berlaku, kalau kita tidur, dia pun tidur, apa lagi? Innalillah lah kita. Okey, bila korang dah tahu tentang energi ini tadi, so macam mana nak kuatkan? Jadi untuk kuatkan tu, aku syorkan, korang amalkan ni. Ni di muka surat 266 dalam buku ni, aku terangkan macam mana satu teknik korang menggunakan satu number, code number tau. Apa code number tu?
Kod numbernya ialah 01155555. Ini kalau kau dial, terkejut kau. Cara nak dial dia, cara nak guna dia, kau tengok dekat muka surat tadi yang aku sebut 266 ni, aku tunjukkan macam mana cara dia nak dial. Apa maksud kosong? Kosong tu maksud ialah kau kosongkan diri dulu. Kita beri arahan kepada seluruh tubuh kita. Minda, jiwa kita, hati kita dan seluruh jasad kita untuk bersatu dan hanya fokus mendengar kepada dekupan jantung kita yang berzikir Allah, 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 Allah. Okey? Contoh dia, tak dapat tadi. Niat beri arahan kepada diri, wahai diriku, ikuti arahan ini. Minda, jiwa dan seluruh tubuh, hendaklah engkau bersatu dan hanya mendengar kalimat yang dizikirkan oleh jantung kita, iaitu Allah, Allah, Allah. Dan selepas itu, korang buat persepsi dan juga imajinasi, iaitu korang bayangkan 5 formula asas perhubungan yang kau kena betulkan, iaitu abadi. Betulkan hubungan dengan Allah, betulkan hubungan dengan bisnes, betulkan hubungan dengan alam, dengan diri sendiri, dan juga dengan insan. Abadi. Selepas itu, kau bayangkan 5 prinsip jati diri sebagai seorang usahawan. Katakan kepada diri kau, wahai diriku, mulai saat ini dan hari-hari seterusnya, kau yakin boleh, tidak ada alasan, buat sekarang bersatu hati dan satu impian usahawan jutawan. Selepas itu, persepsikan di minda dan juga buat imajinasi di dalam hati tentang sikap kita sebagai seorang usahawan. Katakan kepada diri kita, wahai diriku, mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, kita adalah bersikap serius untuk mencapai impian. Sungguh-sungguh untuk mencapai impian. Sanggup menempuh segala ujian dan cabaran untuk mencapai impian secara sistematik sehingga sukses. Seterusnya beri arahan lagi, wahai diriku, mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, kita akan mempunyai azam dan tekad. Never give up, never surrender, never stop. Membujur lalu melintang patah. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang aku mencapai impian sehingga ke tahap usahawan jutawan melainkan saja. Okey, seterusnya, tarik nafas. Dan ucapkan, wahai diriku, mulai hari ini dan hari seterusnya, kita pasti mencapai semua impian di dalam hidup. Mempunyai pendapatan setiap bulan 100,000 dan ke atas. Okey, ketika ini kau bayangkan duit masuk ke dalam poket atau ke akaun bank ratusan ribu. Bayangkan sampai nampak di persepsi dan imajinasi duit itu. Okey, bayangkan bentuk dia, rasai bau dia, rasai tekstur duit tu, RM50,000 tu yang banyak tu. Dan seterusnya, bayangkan kau ada simpanan jutaan ringgit di bank ataupun di tabung haji. Bayangkan rumah impian. Bayangkan sekarang ini kau berada di hadapan depan rumah. Tengok bentuk rumah itu. Nikmati rumah impian kau itu.
dan kau berjalan masuk ke dalam rumah itu, lihat ruang tamunya, berjalan masuk lagi ke bilik-bilik tidur, ke semua ruang-ruang dalam rumah tu, termasuk dapur. Nikmati sampai ada 3D, sampai tercetus keyakinan bahawa itulah rumah kau. Okey? Dan seterusnya kau bayangkan pula kereta impian. Tengok bentuk kereta tu, jenama dia apa. Nikmati warnanya, keindahannya. Bayangkan kau sentuh kereta itu dan seterusnya buka pintu kereta itu dan kau masuk duduk. Bayangkan di sebelah itu ada suami atau isteri, di tempat duduk belakang ada anak-anak. Dan bayangkan kau memandu kereta itu dengan penuh keseronokan. Ya, lakukan benda ni di imajinasi kau. Sampai kau nampak real, 3D, dan benar-benar kau menikmati momen tu. Dan seterusnya, bayangkan juga kau melakukan aktiviti-aktiviti fly for freedom around the world. Pergi ke Saudi untuk umrah, haji, bayangkan. Itu bayangkan kau pergi ke Europe, ke London, Paris, Switzerland, okay, dan juga ke Turki, ke Amerika, ke Korea, ke Jepun, ke China, ke Rusia, Australia. Wah. Sampai kau menikmati momen tu macam real, ya, macam real. Okey, dan seterusnya tarik nafas. Kau cakap dengan diri sendiri. Proses ni kita panggil affirmation. Wahai diriku, mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, aku berazam untuk mencapai semua impian itu. Dan mulai hari ini dan hari seterusnya, aku berazam 100% solid untuk menukar hidupku daripada kehidupan sekarang kepada kehidupan yang aku impikan itu. Itu kau terus bercakap lah. Okay? Sampai kata orang kau puas. Dan setelah itu tarik nafas dan berdoalah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu untuk merealisasikan impian kita. Seluruh makhluk nak gagalkan, Allah kata kita berjaya, kita pasti berjaya. Okey? Jadi kalau kau nak tahu lebih lanjut, bacalah buku ni. Dalam buku ni aku ada terangkan step by step, dan yang bagusnya ada video-video dia sekali, dan setiap step yang kau nak buat tu aku dah sediakan dia punya QR code macam mana kau nak buat tu. Macam tu, contoh. Dah ada dah. Step 1, step 2 ada video-video dia. Scan je. Kalau ahli keluarga kita tengok, kawan-kawan kita tengok, ya, ketika kau melakukan meditasi, afirmasi dan juga visualisasi tadi, kau jangan terkejut. Dia orang semua kata, ini dah apa yang tak kena ni? Dah gila ke dia ni? Aku pun sama juga, kan? Ahli keluarga aku cakap macam itulah. Jangan pedulilah, kan? Itu diri kita. Jadi kita nikmatilah apa yang ada dalam diri kita. Bukannya orang lain yang nak menentukan kepuasan kepada diri kita. Orang lain semua boleh cakap. Itu diri dia lantak lah. Jadi kalau kita nak berjaya ni, hendaklah kita membetulkan persepsi dan juga imajinasi dalam diri kita sendiri. Prasangka-prasangka yang positif. Jangan kita pedulikan yang apa orang kata kepada diri kita. Kan? Contohlah, nak nampak hebat, kita beli kereta yang mewah-mewah. Ferrari, Lamborghini misalnya, kan? Yang bulan-bulan nak menanggung dia punya maintenance tu kita, bukan dia. Yang stres tu nanti kita. Apalah sangat yang kita nak tunjukkan supaya kita nampak hebat tu dengan kita beli kereta tu, kan? Kita berprasangka macam tu. Wahal kadang-kadang kawan kita tengok
dia pun naik jealous, dia pun naik meluat, dia pun naik menyumpah. Jadi kita hidup atas realiti diri kita. Kalau kita punya persepsi, imajinasi, kita bersangka baik kepada diri kita, maka baiklah natijahnya nanti. Sebagaimana kata Biak Pandai, kita ialah apa yang kita fikirkan, apa yang kita persepsikan, apa yang kita imajinasikan. Rasulullah pun dalam hadis kursi ada menyebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertindak seperti mana yang kita prasangkakan, yang kita persepsikan dan yang kita imajinasikan. Jadi mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, kita hendaklah sentiasa selalu berprasangka yang positif-positif saja. Kalau kita selalu berprasangka yang negatif, dalam diri kita ni nanti akan trigger hormon yang negatif. Contohnya kortisol. Kortisol ni dia start daripada otak kita ni, memberi signal kepada buah pinggang kita. Dia akan, bila kita negatif, dia akan mengeluarkan hormon kortisol. Seumpama dia meracuni tubuh kita. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangka panjang nanti, kalau dah terlalu banyak hormon-hormon kortisol terbentuk dalam cycle rutin harian kita, jangka panjang bahaya bro. Kita boleh kena macam-macam sakit kronik, contohnya kanser, macam-macam lagi lah. Jadi na'udzubillah lah. Kita ada landasan, iaitu Al-Quran dan hadis. Kita ikutlah. Kalau Rasulullah memberi panduan kepada kita, hendaklah kita berprasangka baik, hendaklah kita sentiasa berfikiran positif. So kita ikut aja. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Mudah-mudahanlah apa yang aku kongsikan ini dapat memberi sedikit panduan dan juga tips untuk korang berjaya mencapai impian di dalam hidup. Okey, akhirnya aku doakan korang semua supaya berjaya mencapai semua impian di dalam hidup, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan juga di alam akhirat yang kekal abadi. Sekian, terima kasih.